dan juga Suara Sunnah yang tengah live sekarang. So siapa-siapa yang live dekat rumah, yang sedang menonton dan sebagainya, kalau ada soalan boleh tanya, dan insya-Allah saya akan ajukan soalan tersebut kepada ahli panel kita semua. You tak nak jadi panelis ke? Saya cukuplah, 3 orang sudahlah. Okey, baik, insya-Allah. So kita ada 3 orang, kita akan teruskan. Okey, Brother Kamarudin, Assalamualaikum. Kami dekat sini dan even di Malaysia kita tahu Brother Kamarudin terlibat dengan IPSI dan sebagainya. Boleh tak ceritakan sedikit sebanyak tentang IPSI kepada semua yang hadir, insya-Allah. Sebab kita ada peserta daripada Penang, dan kalau mereka perlukan sesuatu dan sebagainya, mungkin Brother Kamarudin boleh bantu 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tuan moderator, Saudara Zamri, ahli panel, sahabat-sahabat seperjuangan yang dikasihi, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Apa itu IPSI? IPSI, Islamic Propagation Society International, ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2004, satu hari sebelum tsunami di Aceh. Satu hari sebelum tsunami di Aceh. Alhamdulillah, apa tujuan ditubuhkan? Adalah untuk mengajar manusia untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. To call people to recognize and to worship the one true God, the one true created Allah. That's the purpose of IPSI. Kemudian selain dari itu, IPSI juga membantu atau prihatin saudara kita. IPSI dedicated to help people like us, the rewards, to understand Islam through the correct teaching of Islam from the Quran and the Sunnah. So there are 2 main things that we do, is call people to worship Allah and to help our brothers and sisters who newly accepted the light of Islam. These are the main 2 things. And we also pioneered interfaith forum in Penang and Kedah. We are the early people in early 90s who founded the interfaith forum. And among our speakers is none other than Brother Shah, Brother Firdaus Wong, and many international speakers, and including our beloved teacher, Dr. Zakir Naik. So this is something about me and our organization. And Alhamdulillah, I'm still young, 19 years old in the heart. Even you see my beard is white, but the heart is 19 years old. We start rolling later. InsyaAllah. Berikan satu tepukan gemuruh kepada Brother Kamarudin. Sebagai pengenalan, Brother Kamarudin merupakan pelajar terbaik Dr. Zakir Naik pada tahun 2016. Okey, dan yang kedua, Presiden Unity Malaysia, Brother Syakirin. Mungkin boleh perkenalkan sedikit tentang NGO Brother Syakirin, dan mungkin semua orang yang ada di area KL ataupun yang dekat boleh selalu pergi dekat tempat Brother Syakirin untuk belajar dan sebagainya. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, secara ringkas, NGO Global Unity Network. Ringkasan dia ialah Unity. Tetapi ada kalanya orang sebut secara ringkasnya GUN. Kenapa GUN? G-U-N. Kalau disebut GUN pun tak apa. Kami akan sebut kami adalah GUN, tetapi dengan peluru-peluru kasih sayang. We are GUN with the bullets of love. Itulah yang kita nak sebarkan, adalah perasaan kasih sayang. Kita menyatukan umat manusia. Bila kita menyatukan umat manusia, bukan berarti semua kena sama, tidak. Dan matlamat utama apabila kita buat unity, saya akan bahagikan pada 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah lebih kepada hubungan antara agama, berdakwah kepada mereka-mereka yang bukannya beragama Islam. Dan kami banyak menjalankan aktiviti-aktiviti seperti dialog dan sebagainya. Dan perkara kedua yang kami lakukan adalah lebih menumpukan kursus-kursus latihan, khususnya melatih orang-orang Islam
bagaimana kita nak menyantuni, bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam. Bagaimana kita nak menyampaikan mesej Islam supaya kita dapat membetulkan salah faham yang terdapat. Antara kursus-kursus yang kami ada adalah seperti kursus FBI, iaitu Fundamentals and Basics of Interfaith. Kami juga ada kursus-kursus seperti CIA, iaitu Creating Interfaith Activists. Kalau CIA ni dia macam TOT, 4 hari 3 malam. Dan bagi mereka yang berminat untuk berceramah, menyampaikan mesej-mesej Islam, kami juga ada kursus KGB, iaitu kursus gempak berceramah. Dan antara aktiviti-aktiviti seperti UFO, Unity Friendly Outreach. Nak tahu lebih lanjut ke? Nanti jumpalah kami. Setakat ini saja, insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Bro Shah. Bro Shah merupakan pelajar terbaik Dr. Zakir Naik pada tahun 1999. Beri kasih tepukan kepada beliau. Tengok yang pergi belajar dengan Dr. Zakir Naik, bila balik ni diorang jadi orang-orang yang dahsyat. Nombor 2 terbaik. Okey, Bro Kamarudin juga nombor 2 terbaik, Bro Shah juga nombor 2 terbaik, dan Brother Firdaus Wang nombor 3 terbaik. Bagilah tepukan. Dan insya-Allah mungkin Brother Firdaus Wang juga merupakan presiden kepada MRM, dan mungkin boleh cerita sedikit tentang MRM, apa yang MRM buat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan salam yang selalu kita mahukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah dapat bersama dengan dua guru saya, Brother Kamarudin Abdullah dan juga Brother Syakirit, dan juga salah seorang lagi yang dia tak sebut, iaitu Saudara Zamri Vinod, juga merupakan protegi kepada Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Bagi tepukan kepada moderator kita. Saya sekarang ambil alih sebagai moderator, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Selain daripada saya akan kenalkan Multiracial Reverted Muslim MRM, tetapi untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, kita di sini juga ada sahabat daripada Perkim, daripada Hidayah Center, daripada Magma, dan daripada macam-macam lagi NGO. Yang paling penting ialah, sebelum saya cerita tentang NGO saya, kita kena faham dan kita kena tahu bahawa NGO, organisasi itu hanyalah satu wadah perjuangan, adalah tempat kita berkhidmat kepada Allah. Dia bukannya tempat kita mencari gaduh, bukannya tempat kita taat setia sehingga kita tak boleh membantu sesama kita. Buktinya apa? Sahabat-sahabat semua, kami bertiga warna kulit lain, bangsa lain, usia berbeza. Paling muda Brother Kamarudin. Alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, nampaknya jelah Brother Kamarudin, Brother Shah, saya, 3 orang yang berbeza, 3 NGO berbeza, 3 presiden dan 3 pengasas NGO yang berbeza, tetapi kami pergi ke luar negara sebagai satu badan yang sama, iaitu untuk memperkenalkan dakwah Islamnya kepada seluruh dunia. Bangsa-bangsa yang berbeza. Jadi ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahawa Islam ini adalah bersaudara. Kita bersaudara. Macam mana China nak bekerjasama dengan India? Ini bukti dia. Dia tak mengindiakan saya tak mencinakan dia. Walaupun kadang-kadang saya tak bagi Brother Kamarudin minum Coke, tapi saya sayang dia dan dia pun minum okey juga. Tak ada masalah. Kami okey-okey je. Mungkin ada yang tak faham lah. Ini brotherly love. Baik. Multiracial Reverted Muslim MRM ditubuhkan pada secara rasmi 5 Februari 2014. Tahun ni alhamdulillah dah baru 5 tahun, baby lagi, budak kecil. Alhamdulillah. Apakah objektif utama kami? Pejabat kami nak bagi tahu, dekat saja, tak jauh pun. Pejabat kami hanyalah di setapak. Faham ke? Tak faham? Ya, setapak aja. Tapi banyak tapak pun tak sampai lagi. Sebab tu dia dekat.
Okey? Dan setapak KL. Dan apakah misi utama kami? Visi kami adalah menyampaikan agama Islam yang benar kepada masyarakat Muslim dan juga yang belum Muslim. Apakah misi pula? Misi yang pertama adalah untuk memberikan kesedaran kepada orang Islam. Ini sabotaj ni. Bila saya kata orang Islam, dia sabotaj. Tak apa. Misi yang pertama adalah untuk memberikan kesedaran kepada setiap orang Islam kepentingan dan tanggungjawab mereka untuk menyampaikan Islam mengikut kemampuan masing-masing. Itu pertama. Selepas telah ada kesedaran, mungkin mereka nak belajar macam mana untuk berdakwah. Maka yang kedua adalah mengadakan platform, kursus, seminar dan sebagainya untuk melatih pendakwah. Tetapi kena faham, kami tak banyak buat kursus dakwah. Kebanyakan kalinya kami akan hantar kepada NGO lain seperti Brother Shah, Unity, kepada Brother Kamarudin, kadang-kadang juga kepada Interactive Dakwah Training, Brother Lim Jui Sun, kadang-kadang kepada Hidayah Center, bila mana kami tak buat. Dan kalau kami buat pun, kadang-kadang kami hantar juga. Sebab fokusnya je lah, setiap orang ada cara yang berbeza. Apa salahnya belajar lebih banyak teknik daripada orang yang berbeza? Yang penting jangan taksub guru. Kita boleh taksub kepada Nabi SAW, boleh taklid buta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia lain tak maksum. Yang ketiga, misi kami adalah untuk menyediakan platform setelah mereka belajar berdakwah, menyediakan platform untuk mereka berdakwah. Bagaimana untuk mereka berdakwah? Maka antara aktiviti teras kami adalah street dakwah. Kenapa street dakwah? Sebab program kita di masjid dan surau is very good, sangat bagus. Tetapi yang datang ke masjid dan surau adalah orang yang mahukan agama Islam. Tetapi majoriti yang jauh daripada Islam, Muslim dan juga non-Muslim, mereka ada di luar. Bagaimanakah Islam boleh sampai kepada mereka? Iaitu kita membawa masjid keluar kepada mereka. Yakni kita membawa program ilmu, informasi yang ada di masjid keluar kepada mereka supaya mereka pula akan datang ke masjid. Biar ada pengulangan. Yang keempat, sahabat-sahabat semua, adalah menyediakan platform untuk masyarakat yang belum Muslim ataupun amnya mendapatkan informasi yang tepat tentang Islam. Sebab itu antara fokus utama kami adalah dakwah melalui media massa, social media. Antara channel kami yang kami miliki tahun lepas, capaiannya ialah 114 juta minit ditonton tahun lepas. Dan seramai 44 juta orang view channel YouTube kami. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, dakwah melalui media antara fokus. Kerana hari ini orang dia malas nak baca buku. Dia hanya Google. Dan bila Google, dia tak jumpa Islam. Dia nampak Islam yang musuh kita bentangkan. Maka itulah Islam yang dia percaya. Di manakah mesej Islam yang sebenar? Sebab itu kita kena ceburi. Memang belanjanya mahal, tapi insya-Allah kita ada Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Jadi kita sebagai hamba tak akan miskin insya-Allah. Yang terakhir adalah memberikan bantuan, sokongan, kebajikan kepada manusia sekalian alam tanpa mengira bangsa dan agama. Kerana orang Kelantan sebut, a brother in need is a brother indeed. Wallahu alam. Alright, baik. Berikan satu tepukan kepada Brother Firdaus Wang, insya-Allah. Okey, baik. Hari ini ketiga-tiga panel kita memandangkan mereka menjadi student kepada Dr. Zakir Naik. Maka saya mungkin akan tanya dengan mereka apa pengalaman dan sebagainya, apa yang mereka lihat ketika mereka belajar bersama dengan Dr. Zakir Naik. Kalau kita nampak pada hari ini, Dr. Zakir Naik adalah satu figure di Malaysia yang sebenarnya menjadi agak ada pelbagai cerita yang suka dan juga ada pelbagai cerita yang duka. Dan insya-Allah kita akan tanya sendiri dengan anak murid Dr. Zakir Naik, apa pandangan dan apa yang mereka belajar di situ dan sebagainya. Dan insya-Allah saya akan mulakan dengan Brother Kamarudin. Okey, Brother Kamarudin, apa sebenarnya benda baik yang Brother Kamarudin nampak atau belajar dan sebagainya sepanjang Brother Kamarudin menjadi anak murid Dr. Zakir Naik di Mumbai, India? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya memeluk Islam pada awal umur saya 18 tahun. Selepas saya memeluk agama Islam, saya tidak ada peluang untuk belajar agama Islam secara sistematik. Anda semua bertua, especially di zaman sekarang yang anda menerima hidayah Islam, jabatan-jabatan agama Islam, jabatan mufti, begitu prihatin. Contohnya, hari ini jabatan ataupun majlis agama Islam Perlis di bawah Duli Tuanku dan juga One Stop Center ya? One Center Malaysia. Mana datang One Stop Center? One Center Malaysia. Ditubuhkan khas untuk menjaga kebajikan saudara-saudara kita. Zaman saya tak ada. Saya cari ilmu merangkah. Antara sebab saya menceburkan diri dalam bidang perbandingan agama atau persefahaman agama, selepas saya memeluk Islam, tidak ada permadani merah. Tidak ada kata-kata manis. Ada yang keji, ada yang celah, ada yang kutuk. Yang paling dahsyat, mereka datang kepada saya, mereka kata Nabi Muhammad ini Nabi yang palsu. Saya tidak ada sebarang keraguan tentang keesaan Allah. I have no doubt, no a single doubt about the oneness of Allah. Apabila mereka jarum, masa itu umur 19 tahun, tak tahu apa. Mereka kata Nabi Muhammad tulis Quran sendiri. Dia tiru dari kitab orang lain. Dia tiru daripada Socrates. Dia tiru daripada pemikir-pemikir. Dia tiru daripada kitab ini dan kitab itu, mereka kata. Masa itu saya tidak ada ilmu. Maka saya syaki. Mereka kata Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad itu. Saya pun mula ragu-ragu. Tapi Allah punya sayang kat saya. Allah sangat sayang sampai sekarang. Dia pertemukan saya dengan satu tokoh perbandingan agama yang terkenal, almarhum Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Masa itu saya bertugas di sistem penerbangan Malaysia dan saya jaga kaunter, saya juga jaga pintu masuk. Perdana Menteri nak masuk kapal terbang pun kena lalu saya juga. Kalau saya tak bagi, tak boleh masuk lah. Tu bawa tu. Saya jumpa macam-macam tokoh ulama, ahli politik. Saya jumpa juga ahli politik, pembangkang dan penyokong. Semua jadi kawan saya. Cuma hari ini mungkin dia pada lupa saya lah. Ahmad Didat datang, orang beritahu ini dia. Saya pergi ke dia. Sir, I accepted Islam a few years ago. Very new. Dia seronok. Dia kata, congratulations my son. Dia garang. Orangnya garang. Saya kata kat dia pasal masa suntuk, saya kata, I have one problem. I have doubt about Prophet Muhammad. Dia ambil satu buku, tajuk buku itu, What the Bible Says About Muhammad. Dia ambil, dia bagi, you go and read this book. After read this book, you tell your family, you tell your friends. If you don't do, you useless. Alamak. Aku pergi jumpa, minta bantuan. Saya orang Malaysia, hati lembut. Saya orang Malaysia, hati lembut. Dia daripada Afrika Selatan. Daripada zaman apartheid, dia keras. Saya lembut. Bila dia cakap macam tu, saya kata, apa kasar sangat ini Ahmad Didat. Tak ada sedikit pun lembut. Saya saudara baru. Tapi kata-kata useless itu hari ini buat saya useful. Apabila saya ceramah di Afrika Selatan, di masjid dia, saya cerita balik. He said to me like this, you don't do your job, you useless. And saya kata, today I'm useful because of that word. Dan saya yakin bahawa memang Nabi Muhammad disebut dalam kitab Bible yang mana asal agama saya, agama Kristian. I cannot be a blind follower in Islam, and I cannot be a blind follower of Prophet Muhammad. I want proof that he is the messenger of God and he is the final messenger of God, which Jesus prophesies. Tak salah mah? Salahkah?
Adakah mana-mana undang-undang kata jangan baca buku ni, jangan baca buku ni? Tak ada. Wahal kita kata kepada orang Islam, mari belajar Quran juga, tak ada masalah. Dan kita orang Islam pun janganlah oversensitive. Kalau dia misquote the Quran, sabar. Kita cerita balik kepada non-Muslim kita. Bila kita oversensitive dan kita harap kita quote dia punya kitab, ingat dia suka ke? Dia tak suka. Macam tu kita ada reciprocal. Apa maksud tu? Ada reciprocal. Ini orang Inggeris, saya belajar dengan dia English. Reciprocal. Maka begitulah. Kemudian Allah Ta'ala temukan banyak guru-guru. Dan pada tahun 1998, saya orang pertama Alhamdulillah membawa masuk Dr. Zakir Naik ke Pulau Pinang. Tahu Pulau Pinang mana? Pulau Pinang. Tahu di mana Pulau Pinang? Penang. Penang Langa. Wah, Penang Elang. Tenang Ekong. Bahasa Cina saya tahu. Pasal saya jiran semua Cina mah. 1998 saya jumpa. Dan 2016 saya apply untuk jadi anak muridnya. Dan saya lah anak murid yang paling senior di kelas itu. Semua ni muda-muda mai orang. Muda-muda. Maya nakal. Banyak bagi saya problem dalam kelas. Apa kelebihan Dr. Zakir Naik? 29 tahun saya belajar dakwah. 29 tahun saya belajar teknik dakwah. One thing that missing yang Dr. Zakir Naik enforce every day 45 days, day and night, they enforce the help of Allah. Pertolongan Allah kepada da'i. Surah Al-Imran ayat 160 Allah berfirman, if Allah helps you, none can overcome you. If Allah forsake you, is there other than Allah to help you? Let the believers put the trust in Allah. Setiap da'i, setiap saudara kita, setiap yang digelar rivet, dia perlukan pertolongan Allah. Itulah kekuatan Dr. Zakir Naik yang saya dapat. Apa kelebihannya? Disiplinnya luar biasa. Disiplinnya saya tak jumpa daripada mana-mana tok guru pendakwah. Start 8 o'clock sharp sampai tengah malam. Dia tak tidur, kita kena tidur. Dia tak tidur, hanya tidur 30 minit saja Dr. Zakir Naik. Dan dia bagi kita, ajar kita, and he make sure we become effective da'i. Apabila kita quote Quran, apabila kita keluarkan firman Allah ataupun hadis Nabi, mesti ada rujukan. Itu ilmu pertama dia ajar kepada kita, rujukan, reference. You just don't say what you want to say. Have reference. Itu sebab tadi saya quote Surah Al-Imran chapter 3 verse 160, Surah An-Kabut chapter 29 verse 69, walladzina jahadu fina nahdihim subulana. Strive in the path of Allah. Walladzina jahadu, strive in the path of Allah, that Allah will open the pathway for you. Apa maksudnya? Berusaha sungguh-sungguh di jalan Allah. Wahai yang digelar saudara kita, wahai yang digelar da'i, berusaha sungguh-sungguh di jalan Allah. Allah janji akan buka pintu. Dua kunci Dr. Zakir Naik ajar kami. Pertama, pertolongan Allah. Kedua, usaha sungguh-sungguh. Ini dua kunci. Ketiga, Dr. Zakir Naik kelebihannya, disiplinnya sangat tinggi. Dia punya disiplin begitu tinggi. 45 hari, 3:30 pagi, dia masih datang mengajak saya dalam mimpi saya. Dah dia torture saya daripada 7:30 sampai tengah malam. Mimpi pun dia main. Saya dalam hidup saya ni, saya memang malas nak baca buku. Tapi dalam kelas dia, pagi kuliah, petang kuliah, malam masih ada kuliah, besok kena send assignment, saya mampu baca satu buku dan faham dan hafal dalam 24 jam 100 muka surat. Bila balik Penang, satu muka surat pun tak boleh hafal. Pasal apa? Ada tekanan. Bila ada tekanan, you shine. Kalau tak ada tekanan, you don't shine. So orang yang tak faham Dr. Zakir Naik, terutama sekali umat Islam, dia rasa, oh Dr. Zakir Naik ni mengada-ngada dia. Tidak. Dia punya apa kata neraca. Dia punya standard. Dia letak da'i tinggi.
Dia letak profession dai, the best profession, the profession of the Prophet. Whoever do the work of the Prophet will earn the Prophet reward. Itulah dia meninggikan martabat pendakwa, bukan selekeh, bukan peminta sedekah. Pendakwa mewarisi ataupun pendakwa adalah wakil Rasul. Itu sebab dia punya lens kamera saja 500,000 ringgit. Kita nak belanja wang untuk berdakwah, kita paling kedekut. Betul tak Firdaus? Kita boleh bagi untuk rumah anak yatim, kita boleh bagi untuk masjid, kita boleh bagi macam-macam. Tapi bila kita pergi minta berdakwah kepada non-Muslim, berdakwah kepada umat manusia, kita paling teruk dari segi keluarkan wang. Tapi Dr. Zakir Naik sanggup belanja juta-juta. Wahal dia boleh duduk di dalam maligai, dia boleh naik kereta mewah, tapi hidupnya, rumahnya seperti flat kita di mana-mana flat murah, dan keretanya kereta Avanza. Innova. Dapat saya upgrade sikit lainnya mana. Innova. Lebih kurang adik-beradik. Wah, dia boleh. Tapi itu sebab saya sedih orang tuduh dia money laundering. Ini tak betul. Kalau dia money laundering, saya lah orang pertama akan kata I'm not with you. Saya kenal dia. 45 hari saya duduk dengan dia. Saya kenal dia bukan sekarang. Saya kenal dia pada tahun 1998. Saya juga ada uji dia, takat mana dia keikhlasannya. Memang dia bersih dan ikhlas. Saya tak percaya dia money laundry. Apatah lagi orang tuduh dia menyebarkan terorisme, mengajar terorisme. They misquoted him. Dia selalu tekan surah Maidah ayat 32. In Surah Maidah chapter 5 verse 32, if you save one innocent soul, you save the entire humanity. If you kill one innocent soul, Muslim or non-Muslim, you kill the entire humanity. Itu dia quote selalu. Kenapa kamu pekak? Ini baru ni share dah. Tadi saya kata kat mereka, saya nak cakap slow. Tak jadi. Semangat damai. Terima kasih, kita continue lagi. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Brother Kamarudin. Dan seterusnya kepada Brother Syakirit. Sementara saya nak tanya soalan kepada Brother Syakirit, saya minta semua penonton-penonton baik yang ada di sini maupun di alam maya boleh siap-siap fikirkan apa soalan yang ingin diajukan kepada ahli-ahli panel kita. Dan kalau ada di kalangan penonton di sini yang ingin tanya soalan, kod tak nak tanya dekat mic, ada soalan boleh tulis dan serahkan kertas tersebut kepada saya, insya-Allah. Mohon volunteer untuk tolong bantu. Okey, baik. Brother Syakirit. Brother Syakirit ni merupakan senior kepada kami semua. Senior di dalam pergi belajar dengan Dr. Zakir Naik. Batch pertama yang telah pergi ke Mumbai, India dan belajar bersama dengan Dr. Zakir Naik pada tahun 1998 dan telah 1999, 98 lain insiden. Pada tahun 1999 di mana dan telah dinobatkan sebagai pelajar kedua terbaik. Alhamdulillah, berikan satu tepukan kepada beliau. Jadi boleh tak Brother Syakirit ceritakan sedikit tentang apa pengalaman Brother Syakirit sepanjang Brother Syakirit belajar bersama dengan Dr. Zakir Naik? Terima kasih Saudara Zamri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, begini tuan-tuan dan puan-puan. Saya memeluk Islam pada tahun 1996. 14 Februari. Itu tarikh saya memeluk agama Islam. Pada waktu saya memeluk agama Islam, saya cukup yakin dengan kebenaran dalam agama Islam. Tetapi saya selalu dipersoalkan oleh ibu bapa saya, keluarga saya, kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam. Dan ada antara mereka memperlekehkan saya kerana telah memeluk agama Islam. Saya yakin dengan Islam, tetapi saya nak jawab, saya tak tahu nak cakap macam mana. Dan saya selalu berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, aku tahu agamamu benar, aku yakin dengan agamamu, tetapi aku tidak tahu macam mana aku nak berdakwah. Ya Allah, mak bapak aku, keluarga aku bukannya beragama Islam, tapi aku tak tahu nak cerita macam mana dengan mereka. Kau tolonglah aku, kau ajarlah aku bagaimana, bimbinglah aku ya Allah. Pendekkan cerita, saya ringkaskan.
tahun 1998 Dr. Zakir Naik buat Malaysia tour pada waktu itu. Dan saya pula waktu itu kerja syarikat swasta bidang pemasaran daripada KL, tetapi berada outstation di Pulau Pinang. Tengah saya buat kerja-kerja sales ni, saya lalu satu masjid, iaitu Masjid Kapitan Keling. Saya lalu masjid itu, saya tengok ada signboard pasal dakwah-dakwah ni. Masa tu tak dapat dah nak baca betul-betul. Terus saya patah balik, cari balik masjid tu. Saya jumpa dengan seorang brother, saya tanya macam-macam soalan tentang Islam. Dia kata, nanti you tanya ada satu orang, you tanya dengan dia. Saya pun tunggu. Datanglah orang itu. Orang yang datang tu tidak lain tidak bukan, nama dia adalah, saya rasa anda semua kenal dia. Nama dia adalah Kamarudin Abdullah. Kenal ke? Ini duduk sebelah ni. Dia lah cerita. Saya tanya soalan tentang dia pasal dakwah dan sebagainya, dia cerita satu per satu. Lepas tu dia bagi tahu saya, kenal tak Ahmad Didat? Ahmad Didat, ya, saya pernah tengok video dia. Dia kata, kenal tak Dr. Zakir Naik? Dr. Zakir Naik saya tak kenal. Saya tak tahu siapa dia. Dia kata, bagus tu, dia pinjamkan video pada saya. Zaman tu bukan ada VCD atau DVD, ya, bukan pakai pendrive. Dia pakai VHS, video player. Okey, dia video. Dia pinjamkan video. Saya tinggal hotel. Apa saya buat ialah saya pergi ke kedai yang apa ni, yang sewa pita-pita video. Saya tanya dia, saya nak sewa you punya video player, bukan video tape, bukan filem. Saya nak sewa video player sebab saya nak tengok video yang Brother Kamarudin bagi. Kalau tak salah saya, dia bagi saya 2 tajuk. Balik hotel, saya tengok Dr. Zakir Naik punya talk, memang cukup bagus. Dia bagi tahu Dr. Zakir Naik ada di KL, tapi saya sedang bekerja di Pulau Pinang outstation. Dia kata di KL, saya boleh patah balik. Saya suruh pekerja-pekerja saya, kau orang semua sambung, saya nak balik ke KL hari ini, malam nanti saya akan balik. Pergi ke KL, dengar talk Dr. Zakir Naik, pendekkan cerita. Bukan balik malam tu, saya tangguhkan 1-2 hari lagi, balik kemudian tahun 99, alhamdulillah dapat peluang nak belajar dengan Dr. Zakir Naik. Dia buka peluang. Saya ringkaskan saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang buat permohonan nak belajar dengan Dr. Zakir Naik 40 orang. Tempat yang ada 5 saja. Dan bila saya tahu Dr. Zakir Naik nak buat program, selalu saya akan telefon Sabah Islamic Media masa tu. Setiap minggu saya akan telefon, bila Dr. Zakir Naik nak buat, bila Dr. Zakir Naik nak buat. Dia kata belum lagi, belum lagi. Sampai call aja dengan suara aja, dia kata belum lagi. Belum tanya apa-apa, belum lagi. Sebab dia tahu dah nak tanya pasal program Dr. Zakir Naik. Saya ada dekat Sabah baru sampai beberapa hari. Dia kata hari Isnin ni interview. Saya kata saya baru sampai Sabah, boleh tunggu tak sebulan? Dia kata tak boleh. You nak pergi, datang hari Isnin, ambil balik flight hari Sabtu, waiting list dapat, pergi interview hari Isnin. Tuan-tuan dan puan-puan, masa interview saya tengok yang lain semua lebih pandai daripada saya. 40 orang buat permohonan. Saya baru masuk Islam, baca Quran pun merangkak. Dalam hati saya cukup yakin, kalau nak tengok qualification yang lain tu jauh lebih depan pada saya. Saya akan berdoa pada Allah, ya Allah tolonglah aku betul-betul nak pergi. Aku betul-betul nak pergi. Kalau tak ada cukup tempat duduk lantai pun tak apa. Sampai begitu. Sebab saya betul-betul nak ilmu masa tu. Benar-benar nak ilmu. Dan saya cakap dengan Allah, ya Allah, kau pilihlah 5 orang yang terbaik, tapi saya harap saya dapat dipilih. Dan pendekkan cerita, saya salah seorang daripada yang dipilih. Dan bersama, dan antara kawan-kawan saya yang sama-sama terpilih tidak lain tidak bukan Saudara Ayub Abdul Rahman dan juga Saudara Silakan bangun, Hakim Boy. Silakan Saudara bangun. Ayub. Ini Berikan Saudara satu Ayub. tepukan kepada beliau. Yang puasa, hello testing. Yang puasa 1 hari, rehat 2 hari tu. Okey. Saudara Daniel Hakim Boy. Saudara Daniel. Okey. Ada kat sini. Anda boleh tanya dengan mereka, jumpa di airport, saya punya panik macam mana. Okey, pendekkan tuan-tuan puan-puan. 20 peserta, 14 negara. Dan saya pada waktu itu, daripada mula, saya adalah top 2.
Saya sedang bersaing dengan seorang lagi. Okey, kami berdua bersaing top 2 daripada bawah. Faham ke? Quran pun tak pandai baca, Islam pun tak tahu, agama apa pun tak tahu, cuma ada semangat saja. Lepas tu Dr. Zakir Naik bagi homework satu. Yang datang saya tengok kadi pun ada, yang datang hafal ni pun ada, mufti pun ada. Saya pun jumpa, lepas 3-4 hari saya jumpa Dr. Zakir Naik. Saya kata, saya ni boleh buat ke? Saya ni apa pun tak tahu. Tengok ni mufti, tengok ni kadi, semua tera-tera. Dr. Zakir Naik tahu tak dia cakap apa? Dia tanya saya satu soalan. If Allah help you, you can do it or not? Dia tanya, kalau Allah bantu anda, anda boleh buat ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Mestilah jawapan dia boleh. Kalau Allah bantu, confirm lah boleh. Lepas tu dia kata, bila seseorang tu berjuang di jalan Allah, Allah akan buka jalan baginya. When you strive in the way of Allah, Allah will open up the path for you. So what you can do, what you need to do, you strive in the way of Allah. Kemudian dia tanya soalan, are you willing to do whatever I tell you? Saya kata yes. Apa pun you suruh saya buat homework, you suruh saya kerja macam mana pun, saya sanggup. Dia kata you just do it, you can do it. Dan insyaAllah pendekkan cerita, sedikit demi sedikit status naik 1 per 1. Tetapi training dengan dia bukan senang. Tanyalah Haji Ayub Abdul Rahman, tanya dia. Dia punya training bagi cara ringkas, pagi kita dah start training, biasanya sampai tengah malam, 11 malam, 12 malam. Betul Brother Ayub? Ada waktu kita dah habis training, nak pergi makan malam, 12 tengah malam, 1 pagi kadang-kadang. Ada waktu restoran semua dah tutup, kena cari tempat yang jauh sikit, ada yang buka. Lepas tu balik ke hotel, hotel biasa je, bukan tidur. Balik hotel, buat preparation homework untuk esok hari. Tanya Brother Kamarudin, tanya Brother Zamri, tanya Brother Firdaus. Okay, homework, you kena prepare homework. Dan biasanya kalau dapat tidur, okay, purata tidur 1 jam sehari, setengah jam sehari. Kalau dapat 2 jam, dah kira mewah. Lepas tu bangun solat subuh, okay, selesai tu mandi cepat-cepat, sambil kita breakfast dalam bilik, roti dengan Milo, sambil cecah roti kepada Milo, depan cermin tengah praktis, sambil pakai baju memang 3 in 1. Pakai baju pun, breakfast pun, dan juga tengah praktis. 3 benda dalam satu waktu. Kemudian pergi balik sambung training. Lepas tu sampai tengah malam. Lepas tu malam sama juga tak tidur. Pernah juga malam langsung tak tidur. Hari ni kita tuan-tuan dan puan-puan, kita kata apa? Nak jadi macam Dr. Zakir Naik. Tapi sanggup tak pengorbanan? Ini kami sebagai pelajar punya pengorbanan. Dr. Zakir Naik punya pengorbanan masa tu, tahu tak dia tidur berapa lama? Purata 1 hari 10 minit. Kadang-kadang tak tidur langsung sampai keesokan hari. Average per night dia tidur 10 minit sahaja. Training daripada pagi sampai tengah malam. Lepas tengah malam dia pun buat preparation untuk keesokan hari. Itulah diri Dr. Zakir Naik. Sehingga kan Dr. Zakir Naik bukan saja masuk dalam mimpi Brother Kamarudin. Okey, habis dalam tidur dalam mimpi, dia juga telah mengacau Brother Ayub. Betul tak Brother Ayub? Betul? Okey, itu punya training. Tapi dia punya pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap macam mana pun, saya takkan bagi justifikasi kepada pengorbanan dia, kepada keikhlasan dia. Dia sangat-sangat committed, dia nak buat yang terbaik. Dia buat yang terbaik, dia expect pun yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yang nobody, tapi ada badan. Tapi nobody, alhamdulillah, bila kita berjuang di jalan Allah, Allah akan buka jalan bagi kita. Namun begitu, sentiasa kita kena merendah diri. Be humble. Jangan anggap kita hero. Sentiasa sedar diri kita zero. Kita bukan nak cari pujian daripada manusia.
Yang kita nak cari adalah keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. So brothers and sisters, if Allah help you, can you do it? And when you strive in the way of Allah, Allah will open up the path for you. If the path is not open yet, we are not striving hard enough. Clear? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Alhamdulillah. Berikan satu tepukan kepada Brother Syakirin. Okey, sebenarnya kita ada 2 India di situ, tanpa memasukkan saya lah. So 2 orang India yang telah pergi belajar dengan Dr. Zakir Naik. Tiba-tiba ada pula seorang Cina pun, yang mana kalau Cina ni kita lihat biasanya dia tak sinonim sikit dengan cara Dr. Zakir Naik dan sebagainya. Dan saya nak tanya pula dengan Brother Firdaus Wong, betul Cina bukan Melayu ah? Apa lagi Cina mau? Okey. Jadi nak tanya pula dengan Brother Firdaus Wong, apa yang sebenarnya menyebabkan Brother Firdaus Wong untuk pergi belajar dengan Dr. Zakir Naik, sedangkan waktu itu saya rasa Brother Firdaus Wong tidaklah so favor dengan cara atau pendekatan Dr. Zakir Naik. Ini orang maya jahatnya. Tara jahatnya soalan itu bukan Zamri. Itu Zamri yang saya kenal. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bila nak bercakap tentang Dr. Zakir Naik, saya nak sahabat-sahabat yang berada di depan kami dan juga yang sedang menonton live, tolong clearkan mind. Clearkan mind bahawa kami berempat di atas ini bukannya taksub Dr. Zakir Naik, bukannya nak clearkan apa-apa, tetapi demi Allah, wallahi, apa yang kami cakap ini adalah apa yang kami alami, apa yang kami ketahui dan apa yang kami nampak depan mata kami. Bukannya melalui media massa yang tak pernah jumpa dengan Zakir Naik. Kenapa saya sebagai seorang Cina, saya nak bercakap tentang seorang India yang tak ada pertalian darah dengan saya? Kenapa saya nak sebentas dengan orang-orang India? Sebab ini bukan isu bangsa, ini isu agama, ini isu persaudaraan Islam. Kenapa saya nak bermati-matian nak mengatakan dan bagaimana nak membersihkan Dr. Zakir Naik daripada tuduhan-tuduhan jahat ini? Baik, saya nak kongsi. Mungkin ramai tak tahu, sebab ramai orang hanya kenal, oh Brother Firdaus ni protege Dr. Zakir Naik, mestilah di backup. You are wrong. Once upon a time saya bukan peminat dia. Saya tak minat dakwah dia. Honestly speaking, hari ini nanti media dia quote lah, ambil beberapa saat ni, dia kata one of the student of Zakir Naik didn't favor his method. Ambil yang tu lah. You ambil, I sue you. You suka-suka nak putar belik kan? Sekarang bukan masa nak bercakap banyak, masa kita sue je. Okay? Saya masih ingat pada 2015, kawan saya, dia tak datang hari ini, sekarang dah haji, Haji Abu Sharif, Masya Allah. Mungkin dia sedang tonton secara live daripada Madinah Al-Munawwarah. Hai Abu Sharif, Haji. Jadi dia bagi tahu kepada saya, dia kata, brother, Dr. Zakir Naik he going to organize IDTP, International Dakwah Training Program. Waktu itu kalau untuk orang lain mungkin, ya kah, how can I join? Saya tak ada. Saya kata, okay, so yeah, you should go. No, I'm not free. Saya kata I'm not free sebab saya ada umrah hujung tahun, saya bawa tip umrah. Jadi saya tak mau pergi. Dia kata, bro, you should apply. No, I don't want to go. I'm not interested. Cuma saya sembunyikan, saya kata actually saya tak berapa minat cara dia. Itu saya. Lepas saya balik dari umrah 2015 penghujung tahun, bulan 1, saya masih ingat bulan 1 tu saya lebih kurang dalam 10-11 Januari 2016. Saya dah balik, rambut masih botak. Sebab tu kalau tengok gambar-gambar saya di India, rambut baru tumbuh. Lepas tu saya call dia lah, saya call Abu Sharif, bro, how's life in Mumbai? Sebab saya ingat dia dah sampai Mumbai. Lepas tu dia kata, no lah bro, I'm still in Klang lah bro. Hah? I thought you were going to Mumbai? No bro, the program, the training will start this Saturday. Waktu itu hari Isnin. Lepas tu ini mulut ni gatal. Saya kata, okay lah, I think it will be too late. Even if I want to go, it will be too late. Mulut, sebab itu orang tua-tua kata, kerana mulut badan binasa. Lepas tu dia kata, no bro, if you want to go, you can go. I can call Zakir Naik. Lepas tu saya cari alasan lah. Nak tolak dia tu bukan main degil.
Jadi saya tolak dia, saya cakap macam ni lah. Dia macam kita ajak kawan pergi solat, yang kita tahu dia memang jadi tak solat. Bila kita ajak solat, dia kata dia tak solat. Dia akan kata, InsyaAllah, engkau pergi dulu, nanti aku datang. Betul tak? Samalah. Saya pun kata, bro, it's okay. Let me think. Give me 1 hour. Okay? 1 hour. Give me 1 hour, I come back to you. Sebenarnya 1 hour tu hanya excuse. Sebab saya nak delay dia, tak mau pergi. Lepas tu, less than 1 hour later, dalam 30 minit, kawan saya tu dia call saya. Dia kata, Brother Firdaus, congratulations, you are accepted. Saya cakap dengan dia, hey, I told you 1 hour later, let me think, I just come back from Umrah, I have not settled down yet. No, I already called Zakir Naik. Okay, he agreed to accept you. Someone from India going to call you later to interview you, just as formality, and then they're going to give you the formal letter. Lepas tu tak sampai 10-20 minit kemudian, ada satu call dari India dengan Indian slang dia yang kuat. Lepas tu belakang saya dengar Zakir Naik punya suara. Dia kata, hi, my name is Kalim. Okay, dan dia, Alhamdulillah, dia bagi. Yang paling susahnya ialah kena ada di Mumbai hari Jumaat. Nak apply visa kena 3-4 hari, seminggu. Esoknya, hari Selasa pergi apply visa. Baru apply visa, dia kata Rabu boleh dapat. Okey lah, confident je. Bila Rabu waktu nak dapat, sebab tiket kapal terbang dah tempah untuk pergi hari Khamis. Bayangkan, insting call, Selasa pergi visa, Rabu dapat visa, Khamis kena terbang. Rabu nak dapat visa, kedutaan India call. Sorry sir, your visa is not approved. Your visa is not approved. Sebab apa? Zakir Naik. Sebab surat dari Zakir Naik. Lepas tu saya call Abu Syarif, apa macam? Lalu dia kata, it's okay, let me call the Indian embassy, I will talk to the ambassador. Wah, lu banyak power. Moment later, dia kata, brother, your visa is ready. Apa dia bikin? Lepas tu saya minta sahabat saya pergi tolong ambil visa, dan memang dapat visa. Hari Khamis tu terbang. Alhamdulillah. Baik, saya nak cerita. Saya bukan peminat dia. First week, saya sampai ke sana, sampai di India, belajar dengan dia. Orang lain semua nak bergambar dengan dia tau. Saya jenis lain. Saya nampak kalau guru saya sedang mengajar dan sebagainya, sepanjang tempoh kursus, tak ada satu pun gambar saya ambil dengan dia. Betul tak, Brother Kamaruddin? Not even one picture. Sebab saya fokus, saya belajar. Cuma selepas habis kursus, habis keseluruhan selama 1 bulan setengah, baru first pictures. Lepas tu, first week, saya susah mau tidur. Sebab apa? Kepala dekat belakang ni, satu kepala penuh dengan jerawat. Sebab pressure belajar dengan dia. Second day kami belajar, satu doktor daripada UK, dia cabut lari tak boleh tahan. Dia siap lagi komplain. Dia kata, I've been doing my PhD. My PhD is hard enough, but your training for the first day, terrible than my entire PhD. Sebab apa? Dia punya quality tu, dia memang nak kita yang terbaik. Baiklah. Dan antara task yang kami diberikan ialah kena hafal 114 nama surah Quran, nama dia, maksud dia dengan nombor dia. Hafal. Yang peserta-peserta lain tak apa. Brother Kamaruddin, I think you got the homework first, right? Before you go, you pun dah sama kan? Sebab mereka sudah confirm awal. Saya confirm last minute, tak sempat nak hafal. Lepas tu, alamak, macam mana mau hafal? Sama juga macam Brother Shah lah. I doubt myself. Saya rasa, ini Cina, ini India memang cakap laju. Betul kah? Siapa dah nak? Kita pun, makan kah? Kita makan banyak slow punya. Kalau orang India, dia cakap laju sikit, memang boleh hafal laju. Saya pun doubt, ini Cina, susah lah, lidah banyak kerah. Tapi bila first day, bila dia buat first time hafalan Quran, iaitu untuk 25 surah pertama, saya pun baru buka saja 10 minit lepas baru buka. Saya pun tanya, bolehkah? Lepas tu, okay, who want to try? Anak dia memang number 1 lah. Lepas tu, buat apa kita pergi training kalau tak cuba? Tara malu pun. Macam Brother Shah sebut, konsep Zakir Naik ialah, let you become zero here, don't try be extra smart, and then you will become hero outside. Tak apalah, saya kata, Zakir Naik, let me try. Ini Cina, yang lain-lain semua banyak laju punya.
Saya pun, boleh ke? Bismillah. Sekali jalan, Alhamdulillah, among the fastest untuk hafal benda tu. Saya pun, tadi tak hafal mah. Ini boleh hafal. Ini betul-betul lah, dia punya mantra ialah, you strive hard, you usaha betul-betul, Allah tolong you boleh buat. Saya pun tak pernah fikir boleh buat. Homework itu kemudian tahu tak apa saya buat? Bila saya dah hafal 114, saya hantar balik bagi staff saya yang tak ada dalam training. Saya kata, you guys hafal, balik nanti saya mau uji. Tapi ada saya punya staff, ada admin, ada account, ada designer, dia orang hafal, ada yang event and management saja, bukan belajar jurusan Islam, mu'alaf je. Dia orang terus hantar voice note. Wah, 7 minit, 8 minit. Saya kata, you orang punya speed, IDTP punya student pun kalah. Dia orang hafal dekat KL. Saya tak ajar lagi pun. Maksudnya, boleh buat. Saya nak simpulkan, sebab banyak pengalaman pun Brother Shah dengan Brother Kamarudin dah share. Of course, banyak pengalaman, antara pengalaman saya tak boleh lupa, Brother Kamarudin, Brother Zamri boleh jadi saksi lah. Waktu kami dilatih untuk sesi soal jawab, saya sebenarnya sangat happy bila susunan tempat duduk saya adalah second row. So saya selalunya tak akan start dulu. Tapi bila mana selepas 1 minggu, 2 minggu, Zakir naik, dia tukar arrangement, saya saja kena tukar depan. So nak tak nak, start sana pun saya juga kena start sini pun saya kena start. Jadi bila Q&A, saya antara peserta pertama yang kena naik atas lah. Soalan tu bila dia tanya, I think I give more than 20 over quotation. Saya bagi lebih daripada 20 rujukan daripada Bible, Old Testament, New Testament, daripada Quran, daripada Vedas dan sebagainya. Saya bagi 20 lebih. Lepas tu Zakir naik, dia punya style lah simple. Dia tanya peserta, okay, Firdaus Wong have answer. Now, how many points you will give him? How many marks? Brother Kamarudin, berapa you bagi saya? Jawab lah. Ya. Saya bagi 7. Tak ada, out of 100. I think 80. 80 sah? You bagi saya berapa? Saya pun bagi lebih kurang macam tu saya. Lebih kurang 80. Tak ada yang kurang daripada 70. Saya pun yes. Lepas tu Zakir naik tanya, do you know you guys how many point I'm going to give Firdaus Wong? Semua. How many? Tahu tak dia bagi saya berapa? Zero. Saya bagi 20 lebih quotation 20 lebih quotation. Zero. Ini semua 80. Last bukan saya kena balun, dia orang semua kena balun. Satu-satu kena tanya, Kamarudin, Why you give? sebab apa tahu Kamarudin? Dia duduk row pertama dekat tempat yang kedua sebelah kanan. Jadi dia kena tanya, Kamarudin, why? You support him because he's Malaysian? Why you give him 80? Why? Dia kata, because he give a lot of quotation, Allah give them. You stupid. You semua kena tanya. Lepas tu baru dia terang, untuk terangkan saya punya satu soalan tu, I think he took more than half an hour, lebih daripada 30 minit untuk buktikan kepada mereka dan justify kenapa dia bagi saya kosong markah. Lepas dia justify, saya pun tak fight, mereka pun tak fight, kami semua setuju apa yang dia cakap betul. Sebab dia tak tengok quotation. Dia seorang yang sangat teliti. Dia akan pastikan ungkapan dia semuanya tepat. Maksudnya dia akan take our point by point. Begitu sekali. Untuk ceramah dia hafal words by words. Saya nak sampai kepada lastnya, on the last day, sebelum upacara nak bagi, dan honestly speaking, saya dengan Brother Kamarudin, saya selalu cakap dengan Brother Kamarudin, sebab dia rakan saya untuk makan ban dekat kedai depan. Dia suka minum teh tarik, suka makan ban. Saya lah teman dia. Kami selalu balik awal sama-sama naik teksi. Jadi saya selalu cakap dengan dia, dengan Zamri, dengan kawan-kawan kita lah, saya datang sini bukan nak aim jadi pelajar terbaik ke apa. Saya datang sini nak menimba ilmu as much as I can. Bukan nak jadi hero. I just want to learn as much as I can. Sebab saya rasa ramai lagi hebat macam Brother Shah sebut. Jadi on the last day sebelum upacara penyampaian hadiah, nak pilih peserta terbaik, saya bagi ucapan di depan. Ucapan tu sedikit emosional bagi saya. Sebab saya kata,
Depan-depan Zakir Naik kat depan ni. Saya kata, mungkin Zakir Naik pun sedang tonton secara live sekarang. Maybe. Saya cakap dengan dia, Zakir bhai, I'm not your fans before. Before I attend, depan-depan ni, saya cakap depan-depan. Tak main lah cakap belakang. Macam media liberal tu suka spin tu, tak main lah. Kita gentleman, yang pengacut je cakap macam tu. Kita cakap depan. Saya cakap, Zakir bhai, I'm not your fans before this program. I used not to like you. But you know what? Today is the end of our program. And I will say, Alhamdulillah, you have one more new fans in me. I have officially become your fans. Tahu kenapa saya jadi fans dia? Sebab saya mula faham kenapa dia buat macam tu. Kadang-kala kita sebagai manusia, mungkin di kalangan kita ada yang tak suka Zakir Naik. Sebab tadi pun ada yang datang cakap dengan saya. Sebagaimana pagi tadi saya cakap, ada juga metod-metod Dr. Ridwan T yang saya tak setuju dulu. Tapi bila saya dah berkecimpung dan saya dah kenal siapa Ridwan T yang sebenarnya, I have to agree with him. Bila saya dah bersama Zakir Naik, orang cakap macam-macam tentang dia, saya have to agree with him. Saya nampak method dia kenapa. Mungkin ada yang tak setuju, fine. Tapi you cannot say method dia salah. Sebab dakwah ini luas. Mungkin cara dia sama. Tadi berapa ramai mu'alaf datang jumpa saya, China, India, macam-macam. Dia kata, dulu saya tak suka Islam. Saya tanya macam-macam soalan Islam, tentang Islam ni kepada kawan-kawan saya Muslim Melayu, tak boleh jawab. Lepas tu saya tak boleh jawab, saya buat apa? Saya pergi cari YouTube. Antara sumber saya, ini Cina cakap dengan saya, antara sumber saya Zakir Naik. Bila Zakir Naik cakap, dia jawab semua soalan saya very logical. Dan dia masuk Islam kerana ceramah Dr. Zakir Naik dekat YouTube. Mungkin orang kata, dia mayat kasar. Tapi kadang-kadang, kalau dia tak keras dengan kami, tak tegas dengan kami, you ingat kita orang boleh jadi ke? You rasa berlian itu, the diamond, dia kena dalam high compress. You kena tekan betul-betul baru jadi diamond tau. Kalau tak ada, dia jadi pasir. Sama juga, kadang-kadang you perlukan karakter macam tu untuk ketuk kepala. Saya nak tanya kepada semua rakyat Malaysia, simple saja. Kalau you kata dakwah dia tak betul, mendatangkan ini dan ini, saya nak kata, sejak bila orang yang benci Islam ini suka pada Islam? Apa you buat pun dia tak suka. Mereka peduli apa? Kalau anda kata ini tak ada, orang lain datang, dia pun hantam juga. Sampai bila? My question is, sampai bila? Sampai hari ini kita nak sembelih lembu pun, mereka question, apa masalah? Which mean, kita sebagai Muslim, we have to understand. Kalau media-media liberal ni nak quote lah. Make sure you quote in context. Saya pun ada lawyer saya. Iaitu dalam Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 120. Allah kata, Yahudi dan Nasrani ini, mereka sesekali tidak akan reda dengan kamu, sehingga kamu ikut agama mereka, ikut cara mereka. You buat apa pun, mereka tak akan setuju. So, kenapa saya perlu ikut persetujuan mereka? Hari ini mereka tak setuju, cakap dia tak setuju. You know what? Sebelum Zakir Naik datang, saya nak bagi tahu saja, untuk kita fikir. 2012 Zakir Naik betul-betul datang sini buat program. Tapi 2007 ada demonstrasi haram dekat Dataran Merdeka. Zakir Naik yang ajar ke? Bukan. I will be responsible for what I say. Sebab ini fakta. Kalau you cakap dialah punca ketidakharmonian, saya nak tanya, adakah Zakir Naik yang ajar untuk banner rumah ibadat di tanah haram bukan milik sendiri? Zakir Naik yang ajar ke? Tak ada orang bising. Itu jelas melanggar undang-undang. Somebody defend, but no one question. Mana Muslim? Semua al-wahan, cinta dunia, takut mati. Sebab semua fikir kuasa, fikir kedudukan. Tapi ini penakut. I will stand by what I say. You nak buat apa? No problem. Ini isu bukan Zakir Naik. Trust me. Trust me. Mark my words. Today, mereka boleh kenakan dia. Don't worry. The next will be me, will be him, will be him, will be him, will be you. Dia dah kena dah. Dia dah kena dah. 4 hari.
Next will be us. Next will be you. Sekarang you cakap tak apa. Bila dah sampai kena dekat you, baru you kata, baru ya you menyesal kenapa dulu saya tak mau sokong seorang Muslim dipertahankan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Penjelasan yang cukup baik daripada Brother Wong. Hari ini apa sudah jadi? Cina banyak panas. Berpeluh-peluh. Kita Biasa India saja panas, makan kari, you makan sup pun panas kah? kita panas sebab kalau mak bapak kita dia difitnah, dia dituduh macam-macam, kita marah. Apatah lagi guru kita yang mengajar kita. Kita kenal dia siapa? Bukan setakat guru kita, tetapi dia adalah seorang pejuang Islam. Benar. Saya dah banyak kali cakap, ini bukan isu rasis. Ini Cina mempertahankan seorang India daripada India. Mana Melayu yang sepatutnya majoriti mempertahankan India itu. Dia dah buat banyak benda untuk Islam. Yes, saya nampak ada soalan orang tanya, kenapa tak boleh pergi negara lain. Masalahnya, kena tanya, kenapa dalam banyak-banyak negara dia nak pilih Malaysia. Sebab tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, daripada 50 pelajar yang dia ada secara rasmi, 50, dia cakap dengan saya, Brother Firdaus, lepas ceramah dekat Kelantan, saya dalam bilik, dia kata, I have 10 student from Malaysia, 20% daripada Malaysia, yang lain-lain daripada pelbagai negara. Dia cinta Malaysia. Takbir. And you are asking me, kenapa tak pergi negara lain? He love Malaysian so much. Dia nampak orang Malaysia ni boleh pakai. But sorry to say, you have not proved to them. You have not proved to him, you betul-betul boleh pakai. Don't prove him that he is wrong. Prove to him that he is right, that Malaysian Muslim boleh pakai. But so far, sorry to say, majority of you have failed him, have just proved that he is wrong. Dia percaya Muslim in Malaysia is moderate, is advanced, is very good Muslim. But so far, belum lagi nampak. You guys have to show it. Baik, insyaAllah. So I want to ask you again, can you be the Muslim as he want? Yes or no? Can you be a Muslim as what Allah Subhanahu Wa Taala want? Alhamdulillah. InsyaAllah satu kupasan yang cukup menarik daripada Brother Firdaus Wong. Dan sekarang sebenarnya kita cadang kita nak berhenti pukul 11 malam, tapi kupasan daripada mereka saja sudah pukul 11 malam. 11.30. Okey, boleh tak tunggu sampai 11.30? Boleh ke? Boleh. Sampai pukul 3.30? Boleh. Betul. Memang boleh. Lu orang cakap kami balik. Okey, baik, insyaAllah. Okey, sekarang telah tiba masanya untuk sesi soal jawab. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini diberikan prioriti yang pertama. InsyaAllah kalau ada soalan, kita ada mic di tengah ini, boleh bangun dan ajukan soalan kepada panel. Kalau tuan ada soalan kepada panel tertentu, boleh sebutkan nama panel tertentu ataupun boleh sebutkan soalan, insyaAllah saya akan pilih, insyaAllah. Okey, sesiapa yang ada soalan boleh tanya soalan. Kalau ada soalan bertulis, boleh beri kepada saya. Mohon volunteer kat belakang ada yang soalan bertulis, sila ambil. Ya, sebelum tanya soalan mungkin boleh sebut nama dan apa pekerjaan, dari mana, dan terus kepada soalan. Kena ingat, ini adalah sesi soal jawab. Ini bukannya sesi ceramah. Kalau nak bagi ceramah, saya boleh letak lagi satu kerusi, jemput naik atas. Okey, baik, insyaAllah teruskan sesi soal jawab. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Wafi Misi, from Sarawak, Iban. I am freelance forex broker. Okay, my question is, okay, saya cakap Melayu saja. Okay, dulu itulah, saya pun terkejut macam program Dr. Zakir Naik pula tiba-tiba. Okay, setahun 2 tahun yang lepas saya pernah dengar ceramah Ustaz. Ustaz kata, okey, kalau kita melihat kemungkaran, kita melihat maksiat dekat depan mata kita, kita mesti tegur. Kalau kita tak tegur, suatu hari nanti kita akan dipersoalkan di akhirat. Okey, soalan saya sekarang ni, kita melihat pembantaian umat Islam di seluruh dunia, China, Myanmar, okey, Palestin, Gaza. Okey, tahun ni raya pertama Gaza dibom oleh Israel. Masa raya pertama
hari pertama, tapi kita actually saya nampak macam no action, tak ada buat apa pun. Kita just duduk tengok macam tu je. Kita boleh share dekat Facebook but we take no action. Apabila kita umat Islam diserang, then saya tengok satu dunia umpama senyap, tak ada kata mana umat Islam, mana tentera-tentera agama Islam. So mana pemimpin umat Islam dekat seluruh dunia, mana negara-negara besar Islam? Itu soalan saya. Okay, adakah kita, actually brother Firdaus Wong dah cakap tadi, actually adakah kita dekat dunia ni, umat Islam zaman sekarang ni dah hanyut dengan kemewahan, dah hanyut dengan dunia, sampai kita dah lupa yang actually kalau agama Islam ni kita ditindas. Nabi Muhammad kata kalau dia dihina, dia tak kisah, tapi kalau agama Islam dihina, Allah dihina, dia akan bangun dan bangkit. So apa action kita sepatutnya? Itu soalan saya. Terima kasih. Alright, baik. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. InsyaAllah dia ada two part of the question. First part saya minta Brother Kamarudin untuk jawab, dan second part InsyaAllah Brother Firdaus Wong. Sahabat yang bertanya soalan pertama itu, apakah kuasa-kuasa besar ataupun umat Islam, negara-negara Islam buat? Saya lebih suka tanya soalan apa saya boleh buat. Soalan yang tadi apa negara-negara Islam buat, saya tak boleh jawab, sebab saya bukan Perdana Menteri mana-mana negara. Doakan malam ini saya jadi Perdana Menteri Malaysia, saya akan tanya di OIC, saya akan tanya di United Nations. Kata amin. Soalan itu dia kata negara-negara. Saya siapa? Saya bukan Perdana Menteri, saya pendakwa. Bukan sekadar pendakwa, saya Muslim biasa. Brother Kamarudin, Brother Kamarudin, you are lebih besar daripada PM itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna ya Allah. Dari Sahabat. sudut agama insyaAllah. Saya sudut start dakwah sahabatku 29 tahun tanpa tahu English, tak tahu Quran, tak tahu hadis. Saya mula dakwah di Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Apa uniknya Masjid Kapitan Keling? Satu hari saya boleh jumpa lebih kurang 50 negara. Satu hari di Masjid Kapitan Keling saya boleh jumpa manusia yang datang 50 negara, antaranya Amerika Syarikat. Saya tak payah bagi tahu Presiden Obama atau Trump. Saya bagi tahu kepada rakyatnya tentang kecantikan Islam, tentang keindahan Islam, tentang kebenaran Quran, tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ribuan yang telah datang sebagai pelancong ke Masjid Kapitan Keling, non-Muslim daripada Barat yang tak faham Islam. Sekurang-kurangnya saya dan jemaah saya telah memberi kepahaman Islam yang benar. Dan walaupun mereka tidak syahadah, sekurang-kurangnya mereka menjadi kawan kita. Maka kita, setiap kita di sini di tanah air, cuba jadi duta Islam. Cerita Islam kepada kawan-kawan Islam yang bukan Islam, yang tak tahu Islam. Itu langkah pertama. Dari situ akan terbentuk daulah. Apa Nabi Muhammad SAW buat 13 tahun pertama? Wahai sahabat, sahabat, tengok saya dah cakap dengan sahabat. Apa 13 tahun pertama Nabi buat? Adakah Nabi kata negara Islam? Adakah kata daulah Islamiyah? No. Qala Rasulullah, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah. Surah Al-Baqarah ayat 64. Ajak manusia untuk kenal Allah, cinta Allah, takut kepada Allah. Sudahkah umat Islam Malaysia buat? Jawab soalan basic. Saya berani kata sunnah Nabi yang agung, sunnah Nabi yang utama adalah berdakwah dulu, baru lain. Nabi, sirah Nabi berdakwah. Bila sampai Madinah tertegak daulah Islamiyah. Betul tak betul? Fakta tak fakta? Sebelum kita tanya kerajaan, sebelum kita tanya negara, kita tanya apa secara individu kita boleh buat. Dan jawapannya berdakwah. Kalau tak tahu, banyak NGO ada. NGO seperti MRM, Unity, IPSI, Perkim. Join mereka, bantu. Walaupun susun kursi, dapat pahala sama dengan penceramah. Saya beli anni walau ayah. Sampaikan dari aku satu ayat, kata Nabi SAW. Sudahkah kita sampai kepada kawan-kawan non-Muslim tentang apa itu Islam, rukun Islam, rukun iman,
Adakah pernah kita berikan senaskah Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, ataupun bahasa Mandarin atau bahasa Tamil? Ada kita buat? Yang kita tahu, oh kita susahkan, maaf cakap, kita susahkan perterjemahan Quran diberikan kepada non-Muslim. Kita susahkan. Dahlah dia tak boleh sentuh Quran bahasa Arab, saya setuju. Tapi kita susahkan, kita rumitkan untuk non-Muslim baca Al-Quran terjemahan. Saya terima Islam, saudara, saya terima Islam bukan dari seorang Muslim. No Muslim came to me and tell me about Islam. No Muslim out of the 30 million Muslims in Malaysia came and tell me what is Islam. It was the Quran from Allah, and I read the Quran and I make my shahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan tanya kerajaan apa boleh buat, jangan tanya negara apa boleh buat. Tanya what can you do, Allah akan bantu insya-Allah. Alhamdulillah. Dan seterusnya second part of the question kepada Brother Firdaus Wong. Baik, yang second part tu, adakah Muslim pada hari ini hanyut dengan dunia? Well, sad to say, bukan semua. Sebab kadang-kala orang misquote kita. Bila kita kata ada macam tu, mereka kata, kenapa kamu cakap saya? Tak. Contoh, saya bagi contoh. Bila ada satu video saya menghentam Cina Muslim, maka ramai Cina Muslim marah saya. Dia kata, kenapa marah Cina Muslim macam tu? Saya kata, simple. Saya tak marah semua Cina Muslim. Saya cuma marah Cina Muslim yang perangai macam tu, yang suka komplain, yang tak buat kerja. Semua orang buat tak betul, dia saja betul. Tapi tanya apa dia buat, dia apa pun tak buat, pergi kritik, pergi komplain saja. Saya cakap pasal itu. Kalau you Cina Muslim yang buat kerja, okey, saya bukan sasarkan you, tapi yang dia, janganlah terasa macam tu. Jadi, adakah Muslim kata hari ini hanyut dengan dunia? Yes, ramai. Dan itulah realiti. Macam Brother Kamaruddin sebut, jangan tanya negara, kerana di akhirat nanti Allah tak tanya apa lu punya negara buat, sebab lu tak ada kuasa. Allah akan tanya apa lu buat. Tanya tepuk dada, tanya iman. Kita sanggup belanja beribu-ribu ringgit untuk satu handphone. Berapa pulakah yang kita sanggup belanjakan untuk agama Islam? Tak semestinya untuk dakwah, untuk anak yatim, untuk masjid, untuk macam-macam, demi Islam. Sanggup tak? Kalau kita tak sanggup, itu sudah ada dalam hati kita. Adakah Islam larang kita kaya, ada dunia? Tak ada. Ketika Abdul Rahman Ibn Auf radhiyallahu anhu meninggal, beliau meninggalkan harta yang berjumlah pada ikut currency hari ini, meninggalkan tidak kurang daripada 500 bilion dolar Amerika. Abdul Rahman Ibn Auf. Jadi siapa kata Islam tak membenarkan kita kaya? Boleh kaya, tetapi kayanya dia diinfakkan. Hari ini orang minta maaf, tak semua, tapi ramai. Dan saya tahu, saya cakap macam ni memang ada penderma kami yang terasa. Tetapi saya cari redha Allah. Hari ini orang Islam ramai kaya. Di Malaysia pun. Tanya Brother Kamaruddin, tanya Brother Shah. Kami presiden NGO. We have to seek for fund untuk meneruskan kerja dakwah. Dan terus terang saya kata, orang yang kita kenal, yang ada wang, yang ada kedudukan, yang ada juta-juta kereta besar, rumah besar, macam-macam, kadang-kadang kereta mewah langsung tak pakai. Lu pergi minta dia 1,000, 2,000 untuk dakwah pun belum tentu dia bagi tau. Tapi orang biasa macam ni, yang kita rasa tak tolong, mereka itulah yang tiap-tiap bulan bagi RM10, RM100. Ada sehingga tanggalkan cincin, lepas dengar ceramah, tanggalkan rantai. Dia kata, Brother Firdaus, saya tak boleh buat macam Brother Firdaus, tapi saya nak tolong agama Brother Firdaus. Ini rantai, tolong simpan. Ada seorang pakcik, dia hantar melalui pos, tak mau bagi. Dia hantar beg isteri dia, dia hantar cincin isteri dia yang telah meninggal. Dia kata, Brother Firdaus, saya wakafkan ini di atas nama isteri saya untuk dakwah. Orang yang tak ada duit ni, nak kata memang Muslim hari ini cinta dunia, takut mati.
realitinya begitu. Bukan setakat cinta dunia takut mati. Cinta dunia tu cinta kuasa, takut hilang kuasa. Dapat ini, takut ini, semua macam-macam takut. Jadi itulah realiti, dan saya harap sahabat-sahabat mualaf masukkan izah, kemuliaan dalam Islam. Saya selalu pesan pada diri saya dan sahabat-sahabat semua, satu hari nanti kita semua akan menghadap Allah. Jangan peduli apa orang yang akan jawab depan Allah. Itu jawapan mereka. Salah betul Allah tentukan, Allah putuskan. Pastikan kita ada jawapan yang betul dan tepat untuk Allah, supaya apa yang kita buat di dunia ini diterima. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada saudara Firdaus. Dan seterusnya kepada Brother Syakirit. Sini ada beberapa soalan. Oh ya, nak tanya dekat sini dulu ke? Okey, insya-Allah boleh. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini soalan saya simple saja. Sesungguhnya kita mengetahui bahawa jalan dakwah ini merupakan satu jalan yang berliku. Cacian, kejian adalah perkara yang biasa. Jadi soalan saya, bagaimanakah untuk kita istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas jalan dakwah dengan menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada pujian manusia. Jazakallah khair. InsyaAllah Bro Syakirit, InsyaAllah. Sebelum Bro Syah jawab, kita nak ucapkan selamat menonton kepada kakak kita Siti Kasim yang sedang menonton secara live. Thank you so much for watching. Thank you. Okey, terima kasih atas soalan tadi. Okey. Alhamdulillah, saya buat kerja-kerja dakwah ni bukan apa. Dulu sebelum saya buat kerja dakwah, saya dalam bidang pemasaran. Ini saya cerita ni tahun 90-an. Pada masa itu, satu bulan income saya adalah 5 angka. Kalau setahun 6 angka. Tapi bila saya berhijrah mengambil jalan dakwah ini, saya mendapat dari segi kewangan sangat-sangat sedikit. Sehingga kan kena survive. Sekadar nak survive saja pun kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Boleh tanya dengan saudara Kamarudin juga. Betul brother? Cabaran. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya just nak ceritakan sikit je daripada persoalan tadi. Saya berdakwah ni alhamdulillah lebih kurang dah 20 tahun. Pernah sekali tu saya pernah berfikir, masa memandu kereta ni saya tengah berfikir, duit tak cukup ni, nak sara keluarga tau. Dakwah ni bukan berarti kita keluar berdakwah, isteri anak-anak kita biarkan macam tu. No. Dalam agama Islam, kita juga ada tanggungjawab terhadap keluarga kita. Betul atau tidak? Setuju? Okey. Dan saya lihat, saya ada masalah kewangan yang teruk masa berdakwah. Dan saya hampir-hampir nak putus asa, nak give up. Saya nak give up. Saya ingat, okeylah, saya nak berhenti daripada berdakwah dan saya nak teruskan kerja pemasaran. Biarlah saya income saya lebih dan sebagainya. Dan masa tu juga saya tersentak. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kau janganlah bagi aku berhenti daripada dakwah. Kalau kau lihat aku akan berhenti daripada dakwah, kau cabut nyawa aku dulu ya Allah. Saya harap saya dapat berdakwah ini sampai ke hujung nyawa saya. Dan yang keduanya, bila kita sebut tentang cabaran, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita tengok, orang inilah yang patutnya menyokong kita, ada kalanya orang-orang inilah yang akan mengecewakan kita. Sekarang ini saya ada NGO bersama dengan sahabat-sahabat kita, iaitu Global Unity Network. Ditubuhkan tahun 2015. Tahun pertama tak ada office, tak ada apa-apa. Meeting tepi jalan, meeting dekat masjid, meeting dekat kedai mamak, meeting dekat rumah. Tapi program berjalan. Selepas tahun baru kita ada training room, ada training, ada office dan sebagainya. Kita sewa. Tetapi nak cari dana, nak survive bukan senang. Saya tak nak cerita banyak lah. Bukan senang. Dan pada tahun kedua, saya pernah fikir saya nak tutup Unity. Nak tutup. Pernah terlintas. Sebab gaji pun kita berhutang, tak dapat nak bayar. Tapi bila tengok laporan aktiviti yang kita buat, tak sanggup nak tutup.
walau apa pun akan cari jalan lah, akan cari jalan kita survive, tak sampai hati. Sebab saya lihat NGO yang kita pimpin ini bukan milik peribadi, tetapi adalah milik umat sebenarnya. Kami buat ni adalah untuk umat. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahu ke apa yang memberikan dorongan untuk teruskan? Soalan yang saya bertanya adalah begini, saya buat kerja-kerja dakwah ni adalah untuk mendapat bantuan daripada manusia ataupun untuk mendapat keredaan dari Allah. Kita buat ni untuk apa? Allah. Kalau saya buat ini kerana manusia, manusia dah banyak kali berulang kali mengecewakan saya. Tetapi kalau kita buat kerja-kerja dakwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah sekali pun Allah mengecewakan saya. Tapi kita yang kadang-kadang tidak berlaku cukup baik di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamkan maksud saya? Kita sendiri ada kelemahan. Are we good ke everyone? So buat sesuatu kerana Allah. Dan daripada soalan tadi tentang keikhlasan, terus terang saya bagi tahu, masa mula-mula kita nak berdakwah, kita memang ikhlas. Memang ikhlas. Sebab tak ada niat lain. Kita dakwah kerana kita ikhlas. Tapi lama-lama kita berdakwah, lebih-lebih lagi bila orang mula mengenali kita, kita mula jadi terkenal, orang memuji kita, kadang-kadang ada yang bagi sagu hati dan sebagainya. Daripada situ bisikan-bisikan syaitan akan masuk. Antaranya bila orang memuji kita, okey, sangat mudah untuk kita hanyut. Jangan sekali-sekali besar kepala. Macam mana kita nak tahu kita besar kepala? Ada petanda. Helmet yang kita biasa pakai muat, tiba-tiba tak muat. Ya ke? Bukan. Bukan, tuan-tuan dan puan-puan. Nak jaga keikhlasan bukan mudah. Hari ini pun, sampai sekarang ni pun, saya pun ada kalanya ada tanda soal, saya ni ikhlas atau tak ikhlas. Saya sendiri risau, saya ada masalah dengan keikhlasan. Sebab nak jaga keikhlasan bukan perkara yang mudah, tetapi insyaAllah kita terus berjuang dan jangan give up. Pendek kata, jangan buat untuk mendapat balasan daripada manusia, tapi kita buat adalah semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah SWT. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Dan Allah maha mengetahui, Allah maha memahami, dan Allah tidak akan uji kita lebih daripada kemampuan kita masing-masing. Terima kasih. Brother, saya tambah sikit. Kita sebagai pendakwah, kita kejar apa dulu? Kita kejar pahala dulu. Dalam kita mengejar pahala, piala datang. Bila kita kejar pahala, piala datang. Itu merupakan anugerah dari Allah. Tapi kita jangan letak fokus kita piala dunia, tapi kita juga cari piala akhirat. Sebab apa? Nabi SAW berkata, usaha kerdil kita, satu insan terima hidayah melalui usaha kerdil itu lebih baik daripada unta-unta merah, yakni lebih baik dari kenderaan-kenderaan mewah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, satu insan yang Allah beri hidayah kerana usaha kerdil kita lebih baik dari isi dunia ini. Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Hebat. Mau tiket tak nak masuk syurga? Mau smart tag tak? Dia solat, saya pun solat. Dia puasa, saya pun puasa. Dia haji, saya pun haji. Apa beza? Di akhirat saya mau smart tag, saya tak mau tacenggo. Smart tag itu berada di tangan da'i. Dan bila kita berdakwah, kita ada kelebihan yang Allah bagi. Doa kita Allah terima, mustajab doa kita. Apabila kita melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, doa kita Allah angkat. Dan pengalaman saya 29 tahun, semua doa saya telah Allah jawab. 17 kali sudah sampai Makkahul Mukarramah, 2 kali buat haji, 16 kali buat umrah, 16 perjalanan. Dalam semua tu Allah dah bagi semua kat saya. Cuma satu yang Allah tak bagi lagi, saya dah tunggu. Rasa-rasanya apa dia Allah tak bagi? Tunggu nanti jawapan terakhir. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Brother Kamarudin. Dan seterusnya pusingan terakhir, dan saya berikan kepada
Ada lagi nak tanya soalan ke? Okey, siapa ada soalan sila datang, kita kumpul soalan. Dan kemudian last kita kupas semua panel. Okey, semua yang ada soalan sila datang ke hadapan. 3 orang sahaja. Sekian. Okey, baik. Bagi mualaf dululah. Yang ustaz tak ada tanya. Mana? Bagi mualaf dulu. Ada ustaz kan? Apa ni dia tanya. Ustaz, Okey, baik. saya mau tanya, kadang-kadang bersara, saya attend banyak seminar Syek Dakwah, seminar Bro, tak berapa dengar. Boleh jelas sikit tak? Ya. suara tak? Okey. Saya selalu attend itu seminar Syek Dakwah, Retire Center, MECMA atau IBSI. Tapi saya found something bukan semua masyarakat dia yang tahu semua tau. Seperti sekarang yang questionnya, saya pernah satu kali itu masyarakat dari Kanada. Saya tanya dia, starting dia boleh jawab, starting after dia main dekat nanti baru buka. Lagi saya mau tanya Soalan apa tu? bersalah ilmu tak cukup. Tak. Soalan apa yang pensyarah tu tak boleh jawab? Dia tentang itu one God and something like that. He cannot explain because some from the theory of he speaking, I have doubt. Then I ask for answer. Because Kalau boleh jelaskan soalan tu, mungkin ada ahli panel kita yang boleh tolong jawab, insya-Allah. okay. Tapi kita perlukan soalan tu. Soalan apa yang diorang tak boleh jawab? Dia cakap one God. Dia study Al-Quran sama Bible. Tapi saya tenang dia punya bersyarat, dia sembang one God. Tapi some because I from 12 I did reading some of the Bible from Buddhism, Al-Quran. Okey, baik tuan. Saya faham saudara. Tapi saya tengah tunggu di mana soalan yang mana pensyarah itu tidak jawab. Okey, mungkin kalau nak cakap dalam Hokkien, mungkin cakap dengan saudara Kolek Ming. Lepas tu bagi Brother Kolek Ming boleh tolong tak? Brother Ko boleh tolong translate, insya-Allah. Kita kat Translate sini dan tanya international. soalan tersebut. So before that, bagi orang lain untuk jawab dulu, tanya dulu, then Brother Ko dia boleh terjemahkan, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Sir Muhammad Zidan. I have Shahada last year on September. Alhamdulillah. So I have 3 questions. So I think I can ask each one panel each. I give if question. Dia dah bagikan. Okay. Baguslah. My first question to Ustaz Kamaruddin. Alright. Before I shahada, I often to hear people call me kafir. Yeah. And then it's hurt my feeling. So now after shahada, I dislike this word to use to non-Muslim, but I know this word exists in Al-Quran. So how do I apply this word? So my question to Very good question. Brother Shakiri, after shahada, I often to hear people say converted, convert. So when I say I'm revert, some people seem to be disagree with me. So where do I stand between this word revert and convert, and then what is the difference between these two words? And my question to Mr. Firdaus Wong, this evening you said about dakwah to social media. So as we all know what happened in 15 March in Christchurch Mosque done by Brandon Tarrant. Yes, you are right, Brandon Tarrant. Yes, Brandon Tarrant. And then recently our Raya Haji, like people like posting everything, posting in social media about killing animal, and all these people like against killing animal. So all this done by Muslim haters. So how, for I think I speak for all the participant of Malaysian Revert Camp, how do we handle, how do we deal, and what is our concern to Muslim haters out there, because it's going
the number is going up. It's not, going down and down because this is still new. So I appreciate all to clear all my doubt. Yeah, thank you very much. Waduh. Alright, So, Brother Kamarudin. tunggu sebentar, Brother Kamarudin. Soalan tadi dah ke kita kumpul soalan terus? Lupa. Okay, Brother Kamarudin. The brother have asked a relevant question. Before he accepted Islam, people call him kafir, and now he already accepted Islam. He don't want to use this word kafir. Maybe he feel harsh. You must understand, brothers and sisters, and the audience are listening to me, if there's the non-Muslim here, is good. The Quran was revealed to Prophet Muhammad in the Arabic language. So, majority of us, example, the word jihad, if we translate into English, jihad means struggle. That's because they have misunderstood the word because it's Arabic. Same thing goes to kafir. The root word kafir is kafara, to close, to conceal. A farmer is a kafir. A farmer, a patani is a kafir. Why kafir? In the Arabic language means he concealed the seed. Dia tanam dalam benih. So orang yang tolak kebenaran dalam bahasa Arab dipanggil kafir. Dia menyembunyikan kebenaran. Tapi before kita menuduh sesiapa kafir, kita kena tanya daripada diri kita, berapa kalikah kita sudah sampaikan message Islam kepada orang itu sampai kita label dia kafir? Yang label kafir datang daripada siapa? Pencipta. Dia tahu siapa beriman, siapa yang kafir. Tapi dalam muamalah kita, hubungan kita dengan manusia, kita tak panggil dia kafir. Kita lebih suka panggil non-Muslim, not yet Muslim. Tapi the word kafir adalah orang yang betul-betul telah tolak Islam kebenaran, baru kita sendiri panggil dia kafir. Tetapi dalam hubungan kita tidak gunakan sebagai kafir, kita panggil non-Muslim. Tapi dalam bahasa Arab memang kafir maksudnya kafara, menyembunyikan kebenaran. Hope answer the question, brother. And I ask our non-Muslim audience to read the translation of the Quran, because the Quran was revealed in Arabic. And when you read the translation, you understand better what God mean. In many places, Allah say, Ya ayyuhan nas. In many places, Allah say, Ya ayyuhan nas. Oh mankind, Muslim, non-Muslim, is addressed in the Quran. Hope answer the question, brother. InsyaAllah, Brother Shah. Okay, thank you for your question, brother. I can see the sincerity in you asking these questions, and I believe you have more questions to ask. So feel free to ask us later if you have any other questions. Now, your question just now for me was about, number one, the difference between convert and revert. And sometimes people, you're confused. Sometimes people tell you, you are a convert, sometimes they say revert, and sometimes we fight over it. Okay, and you ask what is the difference between convert and revert. The first difference is the spelling. Yeah, okay, never mind. See, normally when a person convert from one religion to another religion. So normally when we convert to Islam, we are called as convert. But among the Muslims, some people will prefer the word revert. Why? Because the prophets said every children of Adam, that means every human being, are born in the state of fitrah. Kita semua manusia ni lahir dalam keadaan fitrah. But our parent and also the society, okay, in the hadith, our parent are the one who raised us to be a Christian, a Jew, a Magian, or in our context today, a Hindu, a Buddhist, or free thinker, or atheist, or whatever. In other words, everyone are born in the state of fitrah. But we are raised in other religions by our parents or the society. Now when a person converts to Islam, that person is reverting to the state of fitrah. And this is where the term revert comes in. It doesn't matter to call yourself as convert or to call yourself as revert. It doesn't matter. Are we good? So whatever you're comfortable with, do not worry. So that will be my brief answer to you. Thank you. Okay, brother, just a very quick one.
Now, you are asking about dakwah through social media, and during our Hari Raya Korban, there are, Muslim haters are everywhere and they are increasing. So, about the Muslims, just correct me if I'm wrong, and the Muslim are sharing the pictures and so on and so forth. How should we encounter this? Is it right? Am I right? Where are you? I didn't see you. Am I right? There's your questions, right? Okay. So now, number one, we have to understand that when we do Korban, it's not for other people to see. It's for Allah to accept. That is number one. Now, it has nothing to do either you share it on social media or not. It has nothing to do. And we as a Muslim, we should not immediately pass judgment to other people just because they share their pictures doing Korban and so on and so forth, and we say, riak lah tu, riak lah tu. Now, how do you, we don't even know our own intention. How do you know other people's intention? You don't even know. So who are you to go and judge people riak? You see? So not necessary. Number three, is it okay for us, to share pictures of us doing Korban and so on and so forth? Well, there is no problem because that is one of the syiar of Islam. But again, have to understand, we are not talking about, kita kena jaga sensitivity orang lain. No. It's not about that. Sometimes we have lost that kind of izah that we think, janganlah, ini binatang yang kita korban ni binatang suci agama orang. Janganlah kita tunjuk gambar yang selepas disembelih. Now, not necessary. What we need to understand is that it's okay, but sometimes, personally, I do not feel and I do not believe it is appropriate. Don't cut me off for contact. It is appropriate that you are streaming live how you slaughtering the cow, you are slaughtering the goat. I do not think that is something which is appropriate to show. Not to say we are not proud. I'm a proud Muslim. I think you guys will understand by now that we are all proud Muslim. But I do not think personally that this is the best way. Why? Because don't talk about not yet Muslim. Let's talk about us as a Muslim. Not every Muslim can see the blood. When you are streaming live and there is a blood spilling out, gushing out, then it will give them trauma. But if you were to post pictures that, okay, a cow was slaughtered, that's it, okay, fine. But just have to remember that our intention is for the sake of Allah. And lastly, brother and sister, do not care what the haters going to say. Haters gonna hate. That is what they're going to do. But just make sure you are doing the right things, you are doing the good things in the right way, and seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And inshallah, please pray for every single Muslim. So continue to do your da'wah through social media. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Maka dengan itu insya-Allah akan berakhirnya forum kita pada hari ini. Minta maaf brother. Okey, soalan-soalan tadi saya harap sangat, sebab kita dah drag 30 minit. Saya rasa dia akan menjadi tidak adil kepada semua peserta-peserta lain sekalipun. Apa yang kita akan buat kepada brother yang ada soalan, insya-Allah selepas daripada ini boleh tanya direct kepada ahli panel yang ada. Kalau ada rasa hari ini kalau tak tanya tak boleh tidur. Ada tak? Tengok dia dah jadi 3. Okey, insya-Allah besok boleh datang ke kuliah subuh dan boleh tanya di kuliah subuh. Boleh ke? Okey, insya-Allah. Saya cuma ingin memberi penjelasan sedikit tentang program ini. Sepatutnya forum kita pada hari ini bukanlah forum, sepatutnya ia merupakan ceramah dari Dr. Zakir Naik. Namun sebenarnya saya bagi pihak penganjur Malaysia River Camp ingin memohon maaf kepada semua penonton-penonton maupun hadirin dan hadirat sekalian kerana kami terpaksa membatalkan ceramah Dr. Zakir Naik kerana beliau sendiri telah menarik diri untuk hadir ke Malaysia River Camp atas nasihat daripada Mufti Negeri Perlis. Dan insya-Allah kami percaya mungkin keputusan itu akan memberi lebih banyak positif, perkara-perkara yang positif kepada dakwah di masa akan datang. Namun insya-Allah mungkin selepas ini kami bakal menganjurkan program yang lebih besar untuk beliau di Negeri Perlis, insya-Allah. Oleh itu saya akhiri dengan kalam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak kepada semua ahli panel kita dan anak murid Dr. Zakir Naik. Walaupun kami tak dapat bawa Dr. Zakir Naik,
namun kita telah bawa anak muridnya yang hebat-hebat seakan Dr. Zakir Naik. Berikan satu tepukan gemuruh kepada mereka. Yang bertanya soalan tadi boleh datang ke depan untuk saya berikan hadiah buku saya, apa lagi Cina mau. Dan yang 3 yang nak tanya soalan ni, anda boleh ambil esok waktu kuliah subuh selepas tanya soalan pada Brother Shah, insya-Allah.